أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kat mana tujuh dan datang. Tak ada 6, 7. Maka barang siapa. Okey. Nama ngak cuti. Qala. Maka barang siapa. Bahasa Melayu. Gumi. Baru ni depan-depan je. Jumpa cari Gumi. Kesurat lapang. Maka barang siapa jahil ia pada aqaid. Kesurat lapang. Qala al-musannifu. Maka barang siapa jahil ia barang siapa pada aqaid iman. Maksud dia siapa hak jahil hak tak tahu. Tak tahu apa? Pada aqaid iman, pada akidah, pada sipulang-sipulang aqaid ni sipulang iman yakni tauhid yang bergantung dengan Allah, yakni dia jahil. Siapa-siapa sajalah orang mukallaf ni, orang yang akil, yang balik, yang cukup syarat sebagai mukallaf, tetapi dia jahil, dia tak tahu. Tak tahu tentang apa? Pada aqaid iman, pada sipulang-sipulang iman, pada tauhid. Tauhid apa? Yang bergantung dengan Allah. Yakni dia tak tahu tauhid tentang Allah. Tak tahu apa yang berkait dengan Allah. Dia tak tahu. Dan dengan Rasulnya. Dengan Rasul pun dia tak tahu. Tanya pasal Rasul tak tahu. Tanya pasal Allah tak tahu. Daripada barang yang wajib diketahui akan dia. Mana pada aqaid iman tu. Kita mukallaf ni siapa-siapa saja yang jahil tak tahu tentang barang yang wajib. Yang wajib sebenarnya kena tahu. Wajib syarak menghukum wajib kena tahu. Tak tahu kenapa barang yang wajib, mana dia hak wajib kena tahu tentang Allah. Sifat 20. Wajib bagi Allah 20. Allah Ta'ala itu ada. Itu orang fardu ain tu. Hak fardu ain. Maka perbahasan tentang ada jadi fardu kifayah. Hak fardu ain Allah Ta'ala itu ada. Itu fardu ain. Orang awam dah tahu. Perbahasan tentang macam mana ada. Wujud tu macam mana. Tu jadi fardu kifayah pula. Tak wajib atas orang awam tahu. Maka dia tak tahu tu. Sifat Allah Ta'ala 20, Allah Ta'ala tu ada pun tak tahu. Allah Ta'ala itu qidam pun dia tak tahu. Tu contoh yang berkait dengan Allah. Dan dengan Rasul, sifat wajib bagi Rasul pun dia tak tahu kok. Kenapa sifat wajib bagi Rasul? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat wajib bagi Rasul. Dia tak tahu, jahil. Jahil dia tentang tu. Dia tahu tu Rasul ni wajib bagi Rasul ni benar. Mustahil Rasul ni lebang. Tak. Mustahil Rasul ni khianat. Wajib Rasul itu amanah. Mustahil dia khianat.
Bila dia tak tahu gitu, maka dia akan kadang-kadang cakapan dia itu akan bawa kepada kufur. Pasal apa? Pasal dia cakap tak tahu sifat wajib bagi Rasul. Nah, macam kita sebut pada dulu, pada tahun lepas. Nah, ada ahli parlimen kata Rasul pun pernah tak tunaikan janji. Dia cakap bahawa Rasul pun rajin juga tak tunaikan janji. Kenapa? Kerana orang tanya pasal manifesto. Tanya dia pasal manifesto kan. Apa manifesto mu gini. Maksud nak ngundi. Lepas ngundi tak buat suti manifesto. Dia pun waktu bahawa Rasul pun rajin juga tak tunai janji. Sekat lalu kita tahu lalu. Cerak lalu dia ni jahil. Tak. Pasal tak tunai janji bagi Rasul itu sifat mustahil atas Rasul. Rasul dia amanah, dia tidak khianat. Khianat bagi Rasul itu sifat mustahil. Faham? Bila tak ngaji jadi lagu tu. Maka sini dia tubik ni. Barang yang wajib diketahui akan dia dengan tafsirnya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Jawab kepada maka barang siapa dia. Jawab dia siapa dia jahil tentang sifat wajib bagi Allah. Siapa dia jahil tentang sifat mustahil atas Allah. Siapa dia jahil tentang sifat haruh. Begitu juga dengan Rasul sifat wajib mustahil haruh. Tak tahu waktu. Tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan iman. Mana sepakat ulama. Bila sebut maka tiada ikhtilaf ulama, mafhum dia apa benda? Apa yang kita faham daripada ayat ini? Sepakat ulama kata orang gitu mudah jadi kufur ketiadaan imannya. Tak, sebab apa? Sebab tadi tu lah. Macam kita sebut tadi. Ini saya baik ke di waktu mula kenyataan media tarik balik. Tak, saya baca lah. Setakat saya baca dia tarik balik. Tak, makanya bila kita jahil jadi gitu. Bila kita jahil kita letak sifat-sifat mustahil atas Tuhan. Masa tak mengaji. Tak, Tuhan tu begini. Padahal dia mustahil. Lalu jadi wajib mengaji tu. Tak, pasal mustahil. Bila kita tak tahu barang yang mustahil atas Allah, mustahil atas Rasul, kadang-kadang kita pergi isbat barang yang mustahil atas Allah. Yang menyebab jadi akidah, jadi tak ada. Jadi kufur. Qala. Adapun imam orang yang taklid, maka iaitu bersalahan ulama padanya. Imam orang taklid ni, orang muqallid ni atas tadi tu. Mana imam orang taklid ni? Imam orang bertaklid ni ulama bersalahan. Mana ada beberapa pendapat ulama tentang orang muqallid. Kata ulama, ada sebahagian ulama kata kafir, ada sebahagian ulama kata berimam. Tapi qaul rajih kata iman. Berimam dia itu. Rajih ni makna qaul yang kuat, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat kata berimam. Tetapi kalau dia boleh belajar, malah belajar berdosa. Berimam dia tu tapi berdosa. Kalau dia boleh belajar, dia belajar tapi tak faham-faham, baru tak berdosa. Baru tak berdosa. Mana imam muqallid kita bahas dah dulu. Iaitu orang muqallid ni atas tu. Al-jazmul mutabiqu lil haqqi an dalilin, itu hakikat ma'rifat. Orang yang taklid, dia tak ada satu iaitu dalil. Dia ada dua saja, iaitu jazam dengan mutabiq lil haqq. Jazam ni makna yakin dia dengan keimanan dia 100%, panggil jazam. Yang kedua dia ada mutabiq lil haq, kepercayaan, yakni jazam dia tu berbetulan dengan realiti sebenar, nafsul amri, hakikat yang sebenar dia betul. Dia percaya adanya Tuhan, percaya dia tu jazam 100%. Kita ingat kita sebut zaman kalau tauhid ni mesti 100 ke atas. Keyakinan di dalam tauhid 100 ke atas. 99 kapi lagi. Ia tak sama dengan fiqh. Fiqh zang dikira. Tapi tauhid tidak dikira. Tetap jadi kapi lagi kalau 99. Ia nak start 100.
100 dia panggil berimam. Yang kedua syarat dia mutabiq lil haq, mesti sama. Dua tu kalau tak ada jazam ataupun tak ada mutabiq, tu kafir. Tu tidak ikhtilaf ulama. Kenapa ni? Sepakat ulama kalau tak ada jazam, tak ada mutabiq lil haq, tu kafir. Ada pun andalilin, ada dalil. Situlah bersalahan ulama tadi tu. Sebab kalau tidak ada dalil, dia panggil muqallid, ikut-ikutan, ikut orang. Apa masuk berimam ni, Islam apa? Aku ikut dia ni. Aku ikut ustaz tu mari mari dakwah ke apa aku pun berimam. Kalanya Tuhan ada tak? Ada. Mana dalil ada Tuhan? Tak tahu. Dia panggil muqallid tu. Tak, tanya mana dalil ada Tuhan? Tak tahu. Dia panggil muqallid. Kalau mana dalil ada Tuhan? Alang ni, tidak panggil muqallid, panggil berimam. Ada dalil. Walaupun dalil ijmali, walaupun dalil rekah. Dalil simple, kita orang moden panggil dalil simple. Dalil paling ringkas. Dia kata, mana dalil ada Tuhan? Alang ini, aku, mu, itu dalil ada Tuhan. Tak, maka tu dia panggil orang berimam. Maka nak faham muqallid tadi tak ada dalil. Maka di situ ulama bersalahan ulama pada menghukumnya, padanya, yakni pada menghukum orang yang muqallid, orang yang taklid. Qala, bermula makna taklid. Ikan bawa taklid. Takut dah faham. Bermula makna taklid iaitu. Bermula ni dalam kalau kita buka kitab Jawi, bermula ni ayat baru. Dia panggil subjek. Kalau dalam mengaji tata bahasa, dia panggil subjek predikat. Maka bermula ni, kalau hari ni, istilah dia panggil subjek. Ayat baru dia. Bermula makna taklid, iaitu mengikut orang lain pada i'tiqadnya. I'tiqad orang yang muqallid itu. Padahal tiada daripada dalil. Itu sebut dalil. Taklid ni apa? Dia ikut orang. I'tiqad dia tu tak ada dalil. Tuhan ada tak? Ada. Mana dalil Tuhan? Tak tahu. Tuhan ada tak? Ada. Tapi mana dalil? Tak tahu. Itu dia panggil muqallid. Sebab apa? Bersalahan ulama. Sebab kalau imam-imam hak kata kafir, sebab dia tak menapa ni, macam tidak jazam ataupun macam tak kuat. Macam tak kuat lah, kita nak mudah sebut. Tak kuat. Sebab bimbang mari orang lain pula jadi kafir pula dia. Nah, mari orang lain pula ni kita sebut ni sungguh berlaku di Sabah Sarawak. Orang-orang asli tu kadang-kadang bila mari masuk orang masuk Islam, bila pendakwah lagi tinggal dia orang Kristian, dia tak duduk saja dalam banyak-banyak agama ni. Kita sebut di Malaysia ni lah, Kristian tu paling bahaya. Sebab apa? Dia ada gerakan dakwah ni. Kalau orang Islam ada gerakan dakwah, Kristian pun gerakan dakwah panggil missionary. Bila tengok orang Islam lagi, automatik dia akan lari lalu. Bayar orang je ada dah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang gerakan Kristian ni tak payah bayar. Tak? Tak payah bayar. Pasal apa? Pasal persatuan dia tu bayar dah je. Bayar dah mu ni bahagian buat Kristian orang. Jadi dia ni gi free. Gi kita nampak free. Tak perlu apa-apa pun. Tak. Mana nampak ikhlas molek ni bagi je. Padahal dah dapat dah bayaran. Jadi dia punya gerakan bila ada orang Islam lagi, dia akan lagi. Ditunggu orang Islam tu baik, baru dia masuk pula. Ini berlaku di Sabah Sarawak lah. Sahabat saya cerita. Bila orang Islam balik, maka dia mari. Lalu dia Kristian balik kepada orang yang telah didakwahkan. Ni sebut ni. Maka hak gini bahaya muqallid. Kalulah dia tak cerak, tak kemah molek dia punya akidah dia, maka mari orang lain, dia akan ikut orang lain. Mari orang Kristian ikut Kristian. Nampak? Mari orang ni ikut orang ni. Mari orang ni ikut orang ni. Itu bahaya orang muqallid. Faham? Tu bahaya orang muqallid. Nampak? Makanya di situ
Tu dia kata bersalahan ulama padanya. Qala, dan bahawasanya, bahawa ni masuk perbahasan lain dah. Habis dah perbahasan muqallid. Muqallid ni ikut orang dah. Nak suruh faham tu je. Dan bahawasanya hukum akal, dan bahawasanya akal itu yakni hukum akal, setengah daripada alat yang didapat dengan dia dengan akal akan suatu bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu lama dia akan terjemah satu persatu daripada bahasa Arab. Sebab kaedah kita nak pandai bahasa Arab, tak pandai dulu ni. Kaedah orang-orang dulu. Makanya ulama-ulama dia akan karang kitab-kitab Jawi mengikut tata bahasa Arab. Sebab apa? Sebab sebagai satu alat untuk faham bahasa Arab. Dia sebab tu bahasa-bahasa dia tengok susunan-susunan. Kadang-kadang kalau kita tak mengaji Arab, kita kurang faham. Tapi tak apalah, kita nak ambil kefahaman ni. Sebab kaedah yang dikarang oleh ulama, dia ni satu alat untuk memahamkan bahasa Arab. Satu alat untuk faham bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Jawi. Dan bahawasanya akal itu, yakni hukum akal itu, setengah daripada alat yang didapat dengan dia dengan akal akan suatu. Maksud dia hukum akal ni adalah alat. Setengah daripada alat yang bila kita tahu hukum akal, kita boleh sesuatu. Kita boleh hakikat sesuatu tu, maksud dia hakikat sesuatu benda. Hukum akal ni apa? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu an, mensabitkan suatu perkara kepada suatu perkara atau menafikan daripada perkara tersebut. Maksud dia gini, hukum akal ni kita menghukumkan benda tu dengan satu benda yang lain. Contoh dia iaitu kita menghukumkan botol ini warnanya jernih. Kita menghukumkan botol ni dengan warnanya jernih. Jernih tu kita hukum kepada botol ni. Itu panggil hukum akal. Menghukumkan suatu dengan suatu. Dia hukumkan botol suatu dengan jernih suatu yang lain. Ataupun menafikan suatu daripada suatu. Tu hukum akal. Mana menafikan apa? Botol ini tidak hitam. Menafikan hitam daripada botol. Nak suruh faham hukum akal je ni. Okay. Ini dia kata maka hukum akal ni ialah alat yang boleh mendapatkan sesuatu. Hukum akal ni ajar kita untuk kita boleh tahu hakikat sesuatu benda. Gitu mudah. Nak mudah faham, hukum akal ni membawa kepada kita untuk faham hakikat sesuatu benda. Orang panggil ni botol. Ni botol. Ni cawang. Okey, baik. Ni cawang. Ni meja. Ni hukum akal. Hukum akal mengajar kita untuk mengenal sesuatu benda. Ni meja. Ni nama dia botol. Ni nama dia cawang. Faham? Okey. Sebab apa? Sebab dulu, zaman dulu, ada beberapa golongan dia buat kucar pemikiran. Dia buat kucar pemikiran. Bila buat kucar pemikiran, maka kita tak nampak hakikat sesuatu benda. Tujuan dia nak kucar bak Tuhan. Tapi dia kucar bak pemikiran dulu. Kadang-kadang hari ni tu baik, benda tula je. Benda hak jadi dah dulu. Orang panggil pahaman pluralisme. Pluralisme ni semua benda boleh. Semua benda betul lah ke Islam betul, agama ni betul, agama lain betul kok. Jenis wak kucar tu, tak faham hukum akal ni. Pasal jenis wak kucar pula ke, kita tanya kenapa benda ni kata botol. Botol betul. Betul kata botol. Tanya ni pula, kenapa ni? Kapal terbang. Betul kok, kapal terbang betul kok.
Kenapa ni? Ni basikal. Betul kak basikal. Dah jadi kucing. Dah kenapa nuna sebenarnya benda ni? Dah, botol ke kapal terbang ke basikal. Tu pluralisme ayo aku cak. Betul belaka ya tu. Dah, ni pun betul, ni pun betul, ni pun betul. Jenis wak aku cak. Dulu ada dah pun mikirkan gitu. Maka ni ulama wa mari nak suruh belajar kuakak untuk kenal. Ayo bukan. Ni botol. Mari gajah rimah kata ni basikal ke kapal terbang ke mendapa ke. Mu tetap pegang dan ni botol. Kemah tak? Kalau faham kuakak kemah. Ni nama dia meja. Mari orang kata menapa-menapa pun mula usah layang. Ni nama dia meja. Tu kita bila kita mengaji, mana itu maksud dia hukum akal itu setengah daripada alat yang didapat akan sesuatu. Bila faham, okey. Dak gegih dah. Sebagaimana yang berlaku kepada tok-tok nenek kita dulu. Kita sebut Ramadan. Mari Belanda, mari Portugis, mari Jepun, mari British. Tak ada dalam sejarah orang tu baik daripada Islam. Kecuali sikit sangat-sangat. Sikit sangat-sangat tu pun dia panggil kalu kupu tu kok. Tak jadi sebenarnya. Sebab apa? Macam mana tok nenek kita boleh pegang kemah keming gitu semua? Tok nenek kita orang Melayu lah kehebatan dia. Boleh pegang kemah keming. Mari Belanda, mari Portugis, mari British, mari Jepun. Dok tukar agama ni. Macam mana? Ni dia mengaji. Pasal dia tahu hakikat akan sesuatu perkara. Orang mari menjajah tu bukan mari nak ambil lain. Nak kucing akidah. Situ duduk dia. Dia nak kucing akidah. Tetapi tak boleh nak kucing. Sebab apa? Sebab tok nenek kita dulu mengaji. Jenis orang ngaji. Ya jenis orang ngaji. Lepas merdeka saja, ya jadi lain dah. Jadi lain nak akhir zaman. Mari ayo ping kuk ayo ping. Mari Siti Kasing kuk Siti Kasing. Asal apa? Pasal dak ngaji tu je punca dia. Kam dia lain pun. Pasal dak mengaji, tu jadi ikut apa yang? Ayo ping mari ku, ayo ping. Ni mari ku orangnya. Bila kita ngaji dah ikutlah. Faham? Qala maka barang yang didapat dia akan barang oleh akal itu. Terbahagia ia barang atas 3 bahagi. Bila kita tahu ku akal, makanya akal ni dia bagi atas 3 bahagi. Sesuatu perkara. Tak, barang yang didapat akan dia oleh akal, mana dia akal kita ni menghukum sesuatu benda itu, sesuatu perkara itu 3 bahagian dia bagi. Akal kita akan membagi menghukum kepada 3. Ni panggil hukum akal. Hukum akal ni bagi 3. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, mustahil, harus, haram. Tu hukum syarak. Hukum akal 3. Kenapa? Ni tengok. Pertama daripada 3 bahagian hukum akal, barang yang mendapat akan dia akan barang oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akal akan nafi sekali-kali. Bahasa lama. Dia kata apa di sini? Barang yang mendapat akan dia barang. Hukum yang pertama ni, akal kita menghukum akan ada semata-mata. Garis tu je kalau tak faham. Kalau tak faham garis tu je. Akal kita menghukum akan ada semata-mata. Akal kita menghukum ada. Yang pertama akal kita kata ada. Tiada menerima akan nafi sekali-kali. Maksud dia akal kita kan tak terima tak ada. Akal kita menerima ada, tidak menerima tak ada. Tu hukum yang pertama. Akal menghukum ada, tidak terima tak ada. Maka dinama akan dia akan barang wajib. Maka dia panggil hukum yang pertama, hukum akal dia panggil wajib akal. Wajib akal maksud dia apa?
iaitu ada, mustahil tak ada. Akan menghukum ada, mesti ada. Tu mudah, mesti ada. Yang pertama kaedah dia akan kata mesti ada. Dalil terima tak ada. Mesti ada yang pertama. Ada semata-mata makna dia akan kita menghukum mesti ada. Mesti ada dia panggil wajib akal. Wajib akal dia panggil. Wajib akal maksud dia mesti ada. Mesti ada. Seperti wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Seperti contoh. Contoh. Seperti wajib kidam bagi Allah. Umpamanya wajib kidam. Masuk wajib kidam. Akan menghukum wajib. Mesti Allah Ta'ala tu kidam. Kidam tu sedia. Maksud apa sedia? Maksud dia tidak ada permulaan baginya. Sebab apa? Sebab setiap-tiap makhluk ada permulaan belaka. Semua sekali makhluk ada permulaan belaka. Manusia, langit, bumi, cakrawala, macam-macam lah. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, langit, bumi dan barang yang di antara keduanya baru satu alam. Ada 1000 lagi alam kita tak tahu. Ni langit bumi tu berapa banyak, berapa juta alang dah itu Bumi saja dah. Dah so langit lagi bumi saja. Alang manusia ada, alang jin ada, alang binatang ada, alang pokok. Ada alang belaka. Pokok dia ada alang dia, binatang dia ada alang dia, binatang pula ada pula kelompok-kelompok dia pula. Ada semua, ada macam-macam alang halu kaji. Kalau kaji tengok tu, siapa dia buat tu. Siapa dia ajar semua buat sarang. Kalau nak banjir, awal lagi dia lagi. Kita dah tahu. Tahu banjir. Tapi tak, semua tahu awal. Kita tahu banjir. Banjir dah. Semua dah. Awal tahu. Nak banjir. Jarak masa untuk dia tahu tu lama. Ni makna dia akan banjir. Kita kena pindah dulu awal-awal. Siapa dia ajar dia? Allah Ta'ala. Tak ada akal mana tu. Tak, semua mana ada akal. Dia boleh mikir, tak. Tapi siapa dia ajar? Allah. Tu atas muka bumi saja banyak alam. Kata Syekh Nawawi tadi, hak ada langit, langit lagi lah banyak alam. Tak. Langit banyak alam malaikat. Alam tu, alam ni, banyak. Tu baru satu alam. Ada banyak lagi alam, hak kita tak tahu. Ada banyak lagi alam. Mana keceknya kita. Maka dalam hukum dalam tauhid, setiap semua makhluk masiwa Allah, makhluk-makhluk ni selain daripada Allah Ta'ala, semuanya ada permulaan. Yang ni ada permulaan wujud dia. Dulu kita tak ada. Dulu semua sekali sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, tak ada belaka. Tak ada. Allah Ta'ala buat debah, ada kita congok, kita ada bumi, ada langit, ada bintang, macam-macam. Adanya alang ni. Mana setiap alang bermula dengan tak ada. Setiap alang bermula dengan tak ada. Ni bukan orang Islam je kata, orang kafir kata sama. Hujah saya bawa ni sama. Orang Islam kata gitu, orang kafir kata gitu. Semua benda ni dulu tak ada, lepas tu ada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Kita kata gitu, orang kafir pun setuju. Dalam hujah tu sama. Semua benda tak ada, lepas tu ada. Tetapi biasa orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir kata jadi dengan sendiri. Jadi dengan sendiri. Tu kafir pasal tak ada Tuhan. Kita mana boleh jadi dengan sendiri. Allah yang tukang buat. Bang. Allah Ta'ala yang tukang buat ada tu. Orang kafir, hak hujah yang pertama tadi, semua benda tu tak ada, lepas tu ada, dia terima. Kita hak tukang buat Allah. Islam aja hak tukang buat Allah. Kafir dak jadi diri. Jadi sendiri, mother nature. Jangan. Itu orang kafir punya pandangan yang telah diselewengkan oleh syaitan. Makanya setiap benda ni ada permulaan.
Tetapi Allah Ta'ala qidam. Masuk qidam, tidak ada permulaan. Gitu. Sedia kala memang Allah Ta'ala gitu. Tak ada lah. Mula-mula tak ada. Lepas tu ada dah. Dah. Tuhan ni akan kita hukum wajib qidam. Maksud dia wajib Tuhan tu sedia. Tidak ada permulaan baginya. Sebab kalau ada permulaan, automatik bukan Tuhan lah. Kalau ada permulaan, kita akan menghukum benda tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab ada permulaan, mesti ada tukang buat. Jadi kau banyak. Kalau kita menerima bahawa Tuhan ni ada permulaan, automatik benda tu bukan Tuhan. Fir'aun ngaku dia Tuhan. Macam mana pula Fir'aun ngaku Tuhan? Siapa dia buat mu? Dia kan mak dia beranak ke dia. Macam mana boleh jadi Tuhan? Ayah peng kata dia Tuhan. Dia beranak kamu. Mak mu beranak. Tuhan lagu mana lagu tu ada tukang buat. Makanya akal kita menghukum yang pertamanya, contoh dia kata tadi, bahawa seperti wajib qidam bagi Allah. Akal kita hukum wajib. Tuhan itu mesti qidam, mesti tidak ada permulaan baginya. Contoh yang pertama, qala, dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jiring. Itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua iaitu bahawa tiap-tiap wajib mengambil lapang. Maksud dia apa? Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jiring. Mana tiap-tiap jiring ni mesti ada tempat baginya. Wajib. Akan kita menghukum tiap-tiap jiring ni mesti ada tempat dia. Akan kita hukum gitu. Bahawa tiap-tiap jiring ni dia ada tempat dia sendiri. Kita ada tempat kita duduk sini. Maka tak ada orang dah. Bila kita duduk sini, tak ada orang boleh duduk tempat kita. Kalau orang nak mari duduk tempat kita, jadi duduk atas riba kita lah pula. Jadi kita duduk sini, ni duduk sini, ni duduk sini. Tiap-tiap benda dia ada tempat dia. Surah ni duduk sini, ni duduk sini. Maka akan kita menghukum tiap-tiap jiran dia mesti ada tempat dia. Ada tempat dia. Ni sini. Tempat masing-masing yang Allah Ta'ala buat bagi dia udara, ada tempat dia. Walaupun duduk, kita nampak duduk dengan teriti, ada tempat dia. Tempat udara ni. Ni ada tempat dia, ni ada tempat dia. Makanya akan kita menghukum tiap-tiap benda tu, tiap-tiap jiring, dia mesti ada tempat dia masing-masing. Ni masuk wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jiring. Maksud dia, tiap-tiap jiring tu dia ada tempat masing-masing. Akan kita menghukum dia mesti gitu. Akan kita menghukum wajib jiring ni ada tempat masing-masing. Ada orang tak ada rumah ustaz tu, tak ada rumah ke tak ada tempat. Faham tak? Tak ada rumah ke tak ada tempat. Dia ada tempat dia. Dia duduk congok si tempat dia tu. Tempat dia berdiri. Yang dimaksud dengan mengambil lapang tiap-tiap jiring, maksud dia ada tempat dia. Jiring tu dia ada tempat dia. Tu yang pertama hukum akal wajib, dia panggil wajib akal, iaitu mesti ada. Qala, keduanya, yakni hukum akal yang kedua, barang yang didapat akan oleh akal akan tiadanya semata-mata, garis akan tiadanya semata-mata. Hukum yang kedua tak ada. Padahal tiada menerima, ia akan subuk sekali-kali. Subuk ni tetap. Maksud dia apa? Hukum yang kedua akal kita terima mesti tak ada. Hukum yang kedua iaitu mesti tak ada. Akal kita kata mesti tak ada, dah boleh terima ada. Iaitu dinamakan dia mustahil. Dia akan barang mustahil. Hukum itu dipanggil mustahil. Dia panggil mustahil akal. Mustahil akal ni kenapa? Iaitu akal kita dah boleh terima ada. Dia panggil mustahil akal. Dah boleh terima ada. Dia panggil mustahil akal. Mustahil. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Contoh dia seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni baru. Baru ni makhluk. Akal kita dah boleh terima Allah ni makhluk. Macam mana pula Allah makhluk? Allah Tuhan ni.
Tak, baharu bagi Allah itu mustahil. Tak boleh terima, akal tak boleh terima. Tak, akal tak boleh terima bahawa Tuhan ini baharu. Yang pertama, dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Jirim tak ada tepat. Masa dia ada lah, masa dia tak ada tu memang tak ada tepat dah lah dia. Bila dia hilang, Allah Ta'ala matikan dia. Tu tak ada kira tu. Ni dia panggil masa wujud dia, masih ada. Tiap-tiap jirim masih ada dia tu, mesti ada tepat. Akal kita tak boleh terima tak ada tepat. Akal kita dah boleh terima bahawa jiring ni tak ada tepat dia. Dia mesti ada. Dia mesti ada tepat. Ataupun mudah kata dia apa? Kita ni kita ni mesti begini. Akal kita menghukum bahawa manusia mestilah bersifat demikian. Tak, mesti ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada 2 tangan, ada 2 kaki. Tak, ada akal, boleh cakap. Akal kita menghukum manusia mesti gitu. Faham tak? Ini nak suruh faham ni, nak suruh faham. Tak. Makanya kalau awak bagi lembu cakap, kata ning lah manusia. Akal kita kata, ai guana gitu. Tak. Akal kita menghukum manusia ni gini. Tiba-tiba awak bagi ni. Bukan. Faham tak? Gitu dah mudah. Dah, mudah-mudah nak faham. Qala. Ketiganya barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Okey. Hukum yang pertama, yang kedua tadi. Yang pertama mesti ada. Akal kita dah terima tak ada. Yang kedua mesti tak ada. Dia panggil mustahil. Dah terima ada. Yang ketiga boleh terima ada dengan tak ada. Boleh terima. Ada pun boleh terima. Tak ada pun boleh terima. Sah pada akal adanya dan tiadanya. Seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka dinamakan dia harus. Ataupun contoh lain dia bahawa akal kita ni boleh terima ada dan tak ada dengan jalan berganti-ganti. Bahawa tiap-tiap benda ni bergerak ataupun diam pada jalan berganti-ganti. Kalau benda tu diam, maka barang tu tak gerak. Bila benda tu bergerak, dia tidak diam. Faham? Maka akal kita boleh terima benda ni gerak. Benda ni diam. Boleh terima. Tapi kalau dalam satu masa, dia panggil mustahil. Contoh tu mudah. Contoh tu nampak mudah. Iaitu akal kita kata, botol tu gerak. Akal kita boleh terima. Botol tu diam. Akal kita boleh terima. Tapi botol tu gerak tak? Tak gerak. Diam. Tak diam. Akal kita tak boleh terima tu. Faham tak? Ataupun apa? Hidup dan mati. Kita nampak orang belanggar berdagang. Orang ni mati ke hidup? Tak. Nampak macam tak hidup dah. Mati. Tak mati. Dah kenapa? Akal kita dah boleh terima. Pasal apa? Akal kita menerima satu saja. Dia hidup ataupun mati. Bila mati, dia dah hidup. Bila hidup, dia dah mati. Akal kita terima saja. Tak. Harus akal kita menerima hukum itu dengan jalan berganti-ganti. Kalau dia hidup, maka dia tak mati. Kalau dia mati, maka dia tak hidup. Mudah. Itu panggil harus. Hukum dia harus. Kalau berkumpul dua pada satu masa, dia panggil mustahil. Akal kita dah boleh terima. Tak, hidup dan mati pada satu masa. Dah boleh terima akal. Tak, akal dah boleh terima. Faham tak? Itu contoh nampak mudah lagi. Tak, kalau tak faham juga, boleh kita cerita pula. Tak, pada akan datang. Kalau tak faham, tanya deh. Hak ni pasal apa ulama' wa mari hukum akal ni? Sebab kita nak bincang bab sifat Tuhan. Tak, tapi mudah-mudah ni pasal ni kitab tauhid. Tak, kitab fiqh. Dia hanya kebanyakan ulama' wa mari secara sepitah lalu nak suruh ulang. Tak, nak suruh ulang. Kalau tak faham, tanya ustaz hang ngajar tauhid surah ni ya. Tak, ni dia wa mari kitab hukum fiqh. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf, ni wajib syarak ni. Dan bahawasanya
wajib atas. Dia kaedah dalam kitab Jawi bila sebut wajib atas dia panggil wajib syarak. Mana syarak menghukumkan kewajipan dia panggil wajib atas. Kalau wajib bagi tu wajib akal. Kaedah dia. Dia kalau kitab Jawi ni sedap dia ada kaedah. Tak. Tapi kalau Jawi hak moden ni jarang dah jumpa kaedah. Kalau Jawi-Jawi lama dia boleh jumpa. Ayat ni ditulis kaedah ni. Contoh dia wajib atas. Maksud dia wajib syarak. Wajib syarak. Dari sudut syarak menghukumkan wajib. Dia ulama dulu ubah kaedah-kaedah tu. Jadi mudah kita dapat. Ni ada kaedah dia gini. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib. Maksud dia syarak menghukumkan tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Akil baligh. Orang yang akil, orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang sampai umur, sampai seru bagi dia, maka dia panggil mukallaf. Laki-laki ke perempuan ke, dia panggil mukallaf. Pada syarak, kenapa wajib dia tu? Makna wajib. Wajib dari sudut hukum syarak, hukum fiqh. Mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Syarak suruh belajar sifat. Kena tahu, kena kenal sifat wajib bagi Allah. Hak fardu ain dia panggil. Jadi fardu ain kita kena kenal bahawa sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Tu jadi hukum fardu ain. Dan segala sifat yang mustahil. Sifat wajib ada berapa? 20. Sifat yang mustahil ada berapa? 20. Ni barang wajib tu. Jadi fardu ain tu. Atasnya atas Allah. Dan segala sifat yang harus padanya pada Allah. Sifat harus ada berapa? Ada 1. 20 tambah 20 jadi 40. Tambah 1 sifat harus jadi 41. Ni pada kata la ilaha illallah. Pada sebut la ilaha illallah tu ada 41 sifat duduk situ. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Mustahil ni bukan kita isbat sifat mustahil pada Tuhan tu. Istihalatu mustahil. Tak. Bahawa kita mustahilkan barang itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Tuhan bersifat demikian itu. Ada panggil sifat mustahil. Bukan kita pergi pegang sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Bahaya. Jangan pegang sifat mustahil itu bagi Allah Ta'ala. Mana kita memustahilkan sifat tersebut daripada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi segala sifat yang takluk bagi zat sekalian Rasul SAW. Begitu juga sifat dia maksud demikian lagi. Begitu juga sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus ada bagi Rasul. Nampak? Bukan setakat sifat bagi Allah Ta'ala aja ada wajib, mustahil, harus. Bagi Rasul pun ada wajib, ada mustahil, ada harus. Hak tu fardu ain kena tahu. Fardu ain bukan fardu kifayah. Kena tahu Tuhan ni ada, Tuhan ni pedam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kena tahu. Tak, dia panggil fardu ain. Tu tahap fardu ain tu. Begitu juga dengan Rasul. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi ni nak masuk perbahasan dah. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada tiap-tiap mengetahui mukallahkan dia dengan tafsilnya itu 20 sifat jua. Nak masuk sifat 20 dah. Dan bahawasanya kita sambung pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.